Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan sambung dalam bab 7, peningkatan tamadun India dan tamadun Cina. Okey, hari ini kita akan masuk tamadun Cina. Okay, kita akan belajar tentang lokasi dan perkembangan tamadun Cina, perkembangan pendidikan dalam tamadun Cina dan juga peperiksaan dalam tamadun Cina. Seterusnya, okey, rujuk buku teks awak muka surat 146. Ya, kita tengok lokasi dan perkembangan tamadun Cina. Tamadun Cina ni muncul di sekitar lembah sungai Huanghe. Pernah dengar kan sungai Huanghe? Kita dah belajar ketika tamadun Huanghe dulu. Kemudian dia semakin berkembang. Wujud pula tamadun Cina dekat sungai Huanghe. Kenapa? Sebab sungai Huanghe ni kawasannya subur. Sesuai untuk dijadikan penempatan dan juga pusat kerajaan. Kemudian seterusnya dinasti Qin muncul sebagai kerajaan paling utama di China, iaitu semasa pemerintahan Raja Zheng yang juga dikenali sebagai Maharaja Shi Huangdi. Dinasti Qin wujud antara 221 SM sebelum Masihi hingga tahun 206 sebelum Masihi. Okey, awak boleh tengok peta muka surat 146. Okey, nampak nanti. Okey, itu contoh petanya. Okey, awak boleh nampak Xianyang. Okey, Xianyang tu ialah pusat pemerintahan ketika dinasti Qin. Kemudian kita ada di situ Maharaja Shi Huangdi. Maharaja Shi Huangdi ni yang telah memerintah dinasti Qin, dan menjadikan dinasti Qin ni antara dinasti ataupun kerajaan yang paling utama ketika tamadun Cina. Maharaja Shi Huangdi ni, dia sangat terkenal. Dia merupakan salah seorang tokoh maharaja yang terkenal. Kenapa? Sebab dia telah tolong bantu menyatukan Cina. Kemudian kalau awak nampak kat dalam peta tu, kan ada tembok besar Cina yang ada bentuk tu. Maharaja Shi Huangdi juga merupakan maharaja yang bertanggungjawab membina tembok besar Cina tersebut. Seterusnya, selepas dinasti Qin ini, kita akan belajar pula tentang dinasti Han. Dinasti Han ni menggantikan dinasti Qin. Apabila dinasti Qin tamat, maka sambungannya ialah dinasti Han. Dia wujud antara 206 sebelum Masihi hingga 220 Masihi. Dinasti ini diasaskan oleh Liu Bang. Kemudian Liu Bang ini dia menggunakan gelaran Maharaja Gaozu. Dinasti ini membentuk empayar yang luas meliputi utara China, sempadan Vietnam, kemudian bahagian utara Korea hinggalah sebelah timur serta Turkestan di bahagian barat. Dinasti Han ni ada dua bahagian. Iaitu dinasti Han awal antara tahun 206 sebelum Masihi hingga tahun 8 Masihi. Kemudian dinasti Han akhir tahun 25 Masihi hingga tahun 220 Masihi. Dinasti Han awal, pusat pemerintahannya di Chang'an. Awak boleh tengok peta muka surat 147. Kemudian, ketika dinasti Han akhir pula, mereka pindah pusat pemerintahannya ke Loyang. Kita lepas.
Dinasti Han ini terkenal kerana mereka telah membuka laluan sutera untuk perdagangan. Laluan sutera ini ialah laluan perdagangan. Awak boleh tengok muka surat 147. Ia merupakan antara laluan yang terkenal dan terpanjang. Awak tengok ya, laluan yang berwarna merah tu bermula daripada Chang'an, daripada China hinggalah ke tamadun Rom, ke Empayar Rom. Kemudian dinasti Han juga terkenal dengan bidang pentadbiran dan sosial. Di bawah pemerintahan Maharaja Han Wudi. Maharaja Han Wudi ni kalau awak nak tahu, dia bukannya daripada keturunan Maharaja. Dia adalah daripada keturunan masyarakat biasa, rakyat biasa. Kemudian apabila dia menjadi Maharaja, dia berjaya dalam bidang pentadbirannya dan juga bidang sosial. Dan yang ketiga, dinasti Han juga menunjukkan perkembangan dalam sistem pendidikan. Mereka menggunakan sistem pendidikan ni untuk melantik ataupun memilih pegawai perkhidmatan awam kerajaan. Ini gambar Maharaja Han Wudi. Itu ilustrasi wajah Maharaja Han Wudi yang merupakan salah seorang tokoh Maharaja yang terkenal ketika dinasti Han. Kemudian yang sebelahnya tu ialah peta Empayar dinasti Han. Nampak Empayar dinasti Han ni kita boleh nampak lebih besar daripada dinasti Qin. Jadi dinasti Han ni dia berjaya meluaskan lagi empayarnya di bawah pemerintahan Maharaja Han Wudi. Seterusnya. Yang ni pula gambar peta laluan sutera. Apa tu laluan sutera? Laluan sutera ialah laluan perdagangan. Jadi awak boleh tengok macam mana China meluaskan dia punya perdagangan, dia punya perniagaan daripada China merentasi India, merentasi Parsi, benua Arab, kemudian ke Empayar Rom. Macam kita hari ni pun kalau awak tengok ramai juga yang masih beli barang dari China kan. Kita beli dari Shopee, dari Lazada. Jadi perdagangan di China ni memang meluas. Ini dah dibuktikan daripada zaman tamadun China lagi. Di bawah pemerintahan Maharaja Han Wudi. Itu saja untuk hari ini. Moga ilmu yang saya beri dapat memberi manfaat kepada semua. Terima kasih.